Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertamanya, bagi memberkati majlis, InsyaAllah kita sama-sama mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimulakan penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Ustazul Ramli M. Razali, yang saya rasa tidak asing lagi di kalangan kita, insyaAllah. Untuk maklumat semua, ceramah bulanan FSK pada hari ini dianjurkan bersama dengan pihak Bank Islam. Untuk itu saya akan paparkan terlebih dahulu QR code dan video korporat dari Bank Islam. InsyaAllah sama-sama kita tonton dahulu. Buat kesilapan dalam merancang kewangan. Saya pun sama. Semakin banyak duit, semakin banyaklah komitmen beranak-anak. Macam bayaran kos pendidikan, pinjaman koperasi atau hutang-hutang lain dengan kadar keuntungan yang tinggi. Setiap komitmen ini kadarnya berbeza-beza. Setiap bulan kena bayar satu-satu. Leceh tak? Jangan risau. Gabungkan semuanya dalam pelan pembiayaan peribadi I Bank Islam. Melalui pelan ini, anda boleh satukan semua komitmen tadi pada kadar kompetitif. Kadar yang dikenakan pun jadi satu. Dan nak buat pembayaran pun senang. Pastinya lebih jimat, lebih mudah. Dengan pembiayaan peribadi I Bank Islam, anda boleh mohon amount pembiayaan sehingga RM300,000 dan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Pandai-pandailah rancang ikut bajet sendiri. Yang menariknya, ada pilihan pelindungan takaful atas baki pembiayaan dan anda tak perlukan garantor. Bukan itu saja, anda juga boleh sertai macam-macam kempen yang diadakan untuk pelanggan Bank Islam. Wah, banyaknya hadiah. Jadi, rancanglah kewangan anda dengan bijak bermula hari ini. Ingat, apabila gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Perangan tunai dalam dompet. Lebih mudah dan pantas bila guna kad debit I untuk berbelanja di mana je. Kad debit ini ringkas. Bila saya menggunakannya, jumlah yang saya bayar akan ditolak terus daripada baki dalam akaun simpanan. Tapi pernah juga bila nak bayar, duit dalam akaun pula tak cukup. Nasib baiklah saya ada kad kredit I Bank Islam. Dengan kad kredit I Bank Islam, saya terus boleh membuat apa-apa perbelanjaan. Penggunaan kad akan ditolak dari jumlah pembiayaan. Setiap bulan, saya akan terima penyata kad kredit I. Saya hanya perlu semak transaksi yang disenaraikan dan bayar baki penyata sebelum atau pada tarikh matang. Kenapa saya pilih kad kredit I Bank Islam? Sebab tiada charge keuntungan berganda. Dan jika bayar penuh baki penyata, saya takkan dikenakan charge keuntungan langsung. Kalau saya membuat pembayaran minimum atau kurang daripada penyata kad bulanan, charge keuntungan hanya dikira berdasarkan amount prinsipal yang telah digunakan. Yuran tahunan juga akan dikecualikan bila guna kad kredit I minimum 12 kali dalam setahun. Dengan True Rewards, saya dapat mata ganjaran True Points apabila berbelanja dan saya boleh tebus pelbagai barangan dan voucher yang ditawarkan. Apabila buat pembelian runcit RM1,000 ke atas, saya boleh melanggan pelan ansuran transaksi runcit RSVP yang mana saya boleh memanjangkan tempoh bayaran ansuran pada 6 bulan ke, 9 bulan ke dan lebih lagi. Ada banyak lagi kemudahan kad kredit I Bank Islam ni. Pengeluaran tunai, pindahan baki dan pelan pelindungan takaful percuma. Menarik kan?
Nak tahu lebih lagi? Layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Okay, Alhamdulillah dapat kita menonton sedikit video daripada Bank Islam. Jadi insyaAllah ceramah kita pada kali ini dianjurkan antara FSK, Keputusan Kesihatan bersama dengan Bank Islam. Jadi tuan-puan boleh mendaftar juga di link Bank Islam tu. So siap insyaAllah jika bertuah, tuan-tuan boleh memenangi cabutan istimewa daripada pihak Bank Islam. Okay, baiklah. Sebelum kita meneruskan sesi ceramah ini, izinkan saya membacakan sedikit biodata Ustaz Ramli. Ustaz Ramli mendapat pendidikan di University of Islamic Studies, Karachi, Pakistan dalam bidang akidah dan dakwah. Ustaz merupakan seorang master coach dalam bidang NLP, Neuro Linguistic Programming. Ustaz merupakan seorang master trainer untuk program motivasi dan potensi diri untuk pelbagai syarikat korporat dan badan kerajaan di seluruh Malaysia. Berpengalaman luas dalam program dakwah dan ceramah agama di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Ustaz memegang amanah sebagai penasihat usrah fitrah, iaitu usrah di kalangan selebriti dan penggiat seni yang sudah berhijrah. Suara Ustaz sering berkumandang di curung radio, terutama di radio IKIM.FM selaku nakib tetap program Usrah Nurani yang disiarkan pada setiap Jumaat petang. Ustaz juga tidak asing lagi di kaca TV. Beliau sering dijemput di program Tanyalah Ustaz di TV9, program Tazkirah Malam Jumaat di Isra Oasis dan pelbagai lagi program Islamik di televisyen. Selain berceramah, Ustaz juga merupakan penulis buku bestseller yang berjudul U-Turn ke Jalan Lurus dan RNR. Serta yang terbaru, judul buku terbaru Ustaz adalah Turning Point. Jadi dengan ini, tanpa menyia-nyiakan masa, dengan ini saya terus menjemput Al-Fadhil Ustaz Ramli untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk COVID-19, Pengurusan Emosi dan Ujian Hidup menurut Perspektif Islam. Jadi dipersilakan dengan segala hormatnya. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Tuan Moderator. Mohon izin saya mulakan dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Wa ba'd. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Moderator kita, pengacara majlis kita. Seterusnya saya kira semua kepada para pensyarah, para siswa-siswi kaki tangan UiTM, dan juga tadi saya pun sempat bercakap sikit dengan Cik Zulkarnain, dan juga seluruh warga kaki tangan Bank Islam, yang semua yang saya hormati, yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, tengah hari ini kita dapat bersama dan memperuntukkan diri kita semua dalam sebuah taman syurga, dan kita sangat mengharapkan agar Allah memberikan kepada kita manfaat daripada pertemuan ini, insya-Allah. Juga kita memohon doa ke hadirat Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Wahai Tuhan kami, ajarkanlah kami ini ilmu yang ianya memberi manfaat kepada kami. Dan wahai Tuhan, manfaatkanlah kepada kami atas apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu. Jadi alhamdulillah kita sangat berharap pertemuan kita dengan penganjuran yang begitu sekali begini akan dapat memberikan, menghadiahkan pada setiap orang daripada kita
pertambahan daripada ilmu, ya. Itu kita punya objektif pertemuan kita ini. Dan kita yakin firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di kalangan kalian orang-orang yang beriman, dan Allah akan meninggikan di kalangan orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Jadi kita minta sangatlah ya Allah, dalam tajuk kita COVID-19, pengurusan emosi dan ujian hidup menurut Islam, seperti yang disebutkan sebentar tadi dan tertera pada poster kita. Baik, sebagai mukadimah semua yang saya kasih sekalian, satu kata-kata yang sangat saya kira dekat dengan tajuk kita, kata-kata Ar-Rumi, ya. Ar-Rumi memberitahu bahawa kehidupan ini seperti melalui lautan. Hidup macam kita melalui lautan, dan kita adalah bahtera, ya. Manusia, al-insan adalah bahtera, dan kemudian kita mesti ada punya layar dan kita ada kemudi. Baik, apa dia kata? Maka dalam hidup ini yang kita perlu untuk melepasi ujian ataupun ombak untuk sampai ke destinasi, ada dua benda. Yang pertama adalah layar, yang kedua adalah kemudi. Maka beliau menyatakan bahawa dalam hidup, manusia itu akalnya adalah layarnya dan hati adalah kemudinya. So, kita doa pada Allah lagi sekali dengan memperbanyakkan doa, ya Allah, kuatkanlah layar kami ya Allah, kukuhkan kemudi kami ya Allah, untuk kami dapat melepasi ujian yang sangat getir ketika ini. Yang tak dapat dinafikan, saya kira setiap orang merasai impact, sama ada langsung atau tak secara langsung, dengan COVID-19 yang menimpa pada ketika ini. Dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hakikatnya Allah lah yang menurunkan ujian ini untuk manusia, dan kita percaya dengan keimanan kita, Allah tidak pernah sekalipun menzalimi manusia, dan Allah tidak menurunkan sesuatu ujian yang pertama melainkan di atas kemampuan manusia memikulnya. Yang kedua, Allah telah bekalkan kepada manusia untuk mereka mampu berhadapan dengan ujian tersebut, ya. Jadi itu saya kira sebagai sama-sama kita mukaddimahkan, dan marilah kita sambil-sambil kita, orang kata sambil-sambil kita bincang ni, saya suka kalau kita buat dalam cara yang rehat, cara yang santai, ya. Dan kemudian kalau kita dapat masukkan apa dia, kita masukkan zikir sikit, apa kiranya selawat sedikit. Jadi di samping kita berbincang tentang pengurusan emosi, kita bukan berbincangnya secara teori, tetapi kita dah melakukan pengurusan tersebut dalam majlis pengajian ini, kan? Boleh ke? Saya harapnya sebab saya ni tuan pengurusi, saya tak dapat nak attach dengan rakan-rakan yang sedang menonton, yang melihat, ya. Tetapi saya kira mereka bersetuju kot, ya, kalau kita buat secara santai, boleh zikir. Nampaknya tuan pengurusi memberi green light-nya, ya. Alhamdulillah. Yalah, orang katakan benda boleh bergaduh, buat apa berbincang, kan? Itulah pendekatan manusia yang manusia pakai pada hari ini, kan, ya. Jadi insyaAllah, jadi sepanjang kita berjalan ni, kita akan mungkin start dengan doa ke, zikir ke. So tujuannya apa? Tujuannya tak lain tak bukan, kita bukan membincangkan secara teori, tetapi kita telah pun melaksanakan tuntutan-tuntutan untuk menguatkan dalaman kita. Baik, semua yang saya kasih sekalian, ya, hidup sekarang, ya, suasana sekarang memang sangat menekan, dan kita baca juga sebab hari ini banyak benda yang kita boleh baca langsung, banyak wartawan-wartawan yang memang secara sukarela, ya, memberi maklumat-maklumat semasa kepada kita.
Dan banyak daripadanya adalah benda-benda yang menakutkan kita. Ya, cerita, maaf saya, cerita orang bunuh diri, ya, cerita orang stres, cerita orang depres, cerita orang baik. Kita khawatir benda-benda ini tanpa kita sedar dia telah memberi kesan pada kita. Ya, kita telah consume benda-benda yang rupanya tanpa sedar dia telah memberi kesan dalam diri kita. Kita rasa kita okey. Dan kan itulah kita harap perbincangan kita yang sebentar ini kita dapat perlahan-lahan, kita dapat zikir, kita dapat selawat insya-Allah dan dapat juga memberi jalan-jalan kepada apa yang kita sebutkan sebagai nak berhadapan dengan ujian semasa yang kita ada pada ketika ini ya. Baik, saya ni sebenarnya bila nak minta tu sebenarnya untuk diri saya. Sebab bila kita ramai, kalau saya baca seorang doa, saya tahu saya ni orang yang tak baik ya, susah untuk Allah dengar permohonan saya. Tetapi dengan ramainya rakan-rakan yang ada di sini yang mungkin sama-sama baca dan sama-sama bermunajat, dalam masa yang sama kita datang rasa kekuatan dalam diri kita. So kalau macam tu jom kita baca satu doa dulu. Doa yang memang ma'thur, maknanya diajar oleh Nabi SAW. Ma'thur kerana dia dalam Quran, ma'thur kerana Nabi mengekstrak dan berikan kepada para sahabat. Boleh ya insya-Allah? Sekali lagi kena minta izin ni. Okey. Minta izin kali kedua. Ya. Ya sebab macam ni tuan-tuan mengurusi sebab kata hikmah, dia kata apa dia? Al-hikmatu dhallatul mu'min, maaf saya. Dalam satu syarah dalam kitab Hikam bagi tahu bahawa saya tak lupa, saya ingat matan dia. Dia bagi tahu benda yang berharga itu akan berharga apabila orang rasa dia berharga. Ya. Okey, saya ingat dah sekarang. La tu'til hikmah ila ghairi ahlihi fatudilluka. Jangan kamu beri sesuatu yang kamu rasa itu hikmah tetapi pada orang yang tidak mahunya, nescaya dia akan nanti menyalahkan kamu ataupun memburukkan kamu. Jadi insya-Allah kita mula nampaknya okey ya. So simple je, kita baca 3 kali tetapi dengan pola pernafasan kita cuba mengambil cara yang sepatutnya ya, sebab manusia nikmat paling besar adalah nafas. Ya, sebab itulah nafas tak adalah hidup ya. Dan menunjukkan bahawa dia adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling wajib kita syukur. Kita tak tahu dalam nikmat nafas ni berapa kali kita pernah cakap dialog dengan Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah engkau beri aku nikmat nafas. Ya, sebab nafas kena dua benda. Satu, nafas yang daripada luar. Yang kedua, keupayaan kita menarik nafas dan menghembus nafas. Dan tanya diri kita berapa kali kita pernah cakap kepada Allah berterima kasih di atas nikmat yang paling utama ini. Jadi kalau kita rasa ya Allah, saya ni lah ya Allah, tak berapa kali je saya cakap dengan Allah, ya Allah, kita tarik nafas, ya Allah terima kasih, ya Allah. Hari ini kita tahu, tadi pun saya dapat WhatsApp ya, orang yang kena pada COVID pada paru-paru dia, dan dia dapat rasa ya Allah peritnya ya, nak menarik nafas sangat susah. Kita yang menafas ni tak pernah pun terima kasih pada Allah. Ini yang kita takut, sebab tu Allah ulang banyak kali dalam Al-Quran ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang, kurnia manakah dari nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Dusta ni maknanya kita tak nampak tu nikmat. Lantas kita tak rasa dia besar dan tak syukur pun kemudian. Allah ya. Jadi okey, so kita ambil masa sekarang ni. Orang yang mungkin ditawarkan 1 juta duit. Ya, kita ni masalah kewangan sekarang kan. Ditawarkan 1 juta ringgit duit. Tetapi rupanya nafasnya tak ada. Agak-agaknya kalau ditanya dia 1 juta dengan nafas, mana yang dia nak? Yakinlah semua yang dikasih, manusia akan sanggup tinggal 1 juta ambil nafas.
begitulah kayanya kita yang kita tak perasan. Begitulah kayanya kita, besarnya nikmat yang kita dapat. Sebab manusia biasa tengok apa yang dia tak dapat. Dia tak hargai apa yang dia ada. So dalam kita nak berzikir ni, semua yang dikasih sekalian, para ulama sebenarnya bukan mengajar hanya zikir, tetapi cara zikir. Macam doktor juga kan, bukan sekadar apa ubat, tapi bagaimana cara mengambil ubat tersebut. Sebelum makan, selepas makan, contoh. Baik. Maka sebab tu bila kita nak berhadapan dengan keadaan yang gawat dan kita berzikir, kita marilah kita kontrol dan mengawal pernafasan kita. Ingat, nikmat yang paling besar untuk aku adalah nikmat nafas. Dan kepada Allah kita ucap terima kasih, Allah beri percuma kepada kita nikmat ini. Cuma Allah minta kita manage dengan sebaik mungkin, sebab semua nikmat adalah amanah dan amanah kena urus. Baik, cepatlah ya, nanti Tuan Mursi marah saya. Ini nak doa tak doa ni. Okey, sabar. Benda boleh berunding. Okey, kita tarik nafas perlahan. Ya, dalam keadaan tenang dan lepaskan nafas. Sesimpelnya kita tarik nafas dan lepaskan nafas ya. Tarik nafas. The best adalah kita longgarkan sendi-sendi kita ya, kita longgarkan sendi-sendi kita. Maksudnya jangan streskan, sebab bila kita dalam masalah, maka sebenarnya kita punya muscle dalam keadaan tegang ya. Dan ramai di sini doktor pakar yang pastinya kita belajar daripada mereka menyebutkan tentang bagaimana berlakunya toksin-toksin dalam badan kita saat kita muscle kita dalam keadaan stres tersebut kan. Jadi kita longgarkan sendi kita, tarik nafas kita, lepaskan nafas kita. Okey, sekarang pada keadaan kita lebih tenang berbanding sebelum ini, kerana aku dapat nikmat Allah lebih banyak berbanding sebelum ini, kita baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak payah gopoh, tidak perlu gopoh, tenang. La ilaha illa anta. Kita tarik nafas. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, sekali lagi. Lebih tenang. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, kita tarik nafas, lepaskan nafas dan tarik nafas perlahan. Sekali lagi kita baca ayat Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, pada kita lepaskan nafas kita, kita manusia Allah beri keupayaan mengimajinasi, imagination. So kita imaginekan bahawa kita lepas daripada apa saja masalah beban yang kita sedang tanggung. Kenapa saya berani cakap macam tu? Sebab Nabi menyebutkan orang yang membaca ini, Allah akan bebaskan, lepaskan daripada belenggu kesukaran pada 3 belenggu, kata Nabi SAW. Maknanya 3 tu maksudnya satu belenggu yang ketat, berat, payah, maka Allah sendiri yang akan lepaskan untuk hamba itu. So Allah menggunakan kemudian di hujung ayat itu fakadzalika, maka itulah cara Allah kata Allah melepaskan permasalahan mereka. Baik. Okey, apa belenggu? Sebab kisah tu kisah semua orang tahulah, kita semua tahu kisah Nabi Allah Yunus ya, ataupun disebut Dhunnun. Nabi Yunus alaihi salam yang berada dalam perut ikan nun, berada di dasar lautan, belenggu kedua. Belenggu ketiga adalah di tengah gelap yang malam, di tengah malam yang gelap. Dan apabila dia membacanya, maka Allah melepaskan dengan satu kalimat yang ada 3 rangkap. La ilaha illa anta. Yang kedua subhanaka.
yang ketiga adalah inni kuntu minaz zalimin, maka dilepaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan selamat pada ketika mustahil ada manusia yang boleh hidup dalam keadaan ujian yang sebegitu. So Allah cerita tu bukan saja cerita, Allah kisahkan tadi bukan sekadar bukan untuk jadi bedtime story, tetapi Allah nak kita supaya kita mengambil iktibar, terutama kita yang memang sedang berhadapan dengan ujian pada ketika ini. Dan apabila kita mempunyai daya sumber, ya, sebab manusia yang kecewa, manusia yang kemudian kalah, bukan kerana dia tidak tahu bagaimana nak mengambil daya sumber yang memang ada dalam diri dia. Okey, tajuk kita tentang pengurusan emosi. Kesedaran yang kita kena ada adalah kita kena tahu bahawa kita ada cukup sumber untuk berhadapan dengan apa saja ujian. Kita ada sumber tu. Ya. Apa yang kita kena buat adalah menyusun supaya dia menjadikan kekuatan kepada kita. Mungkin kita dalam keadaan lelah, lelah kita rasa Allah, no way lah, tak boleh pergi lah ya Allah, dot lah way, berat ke Allah. Baik, itu adalah, tetapi bila kita tenang dan kita percaya kepada iman, kita percaya, yakin bahawa Allah tak menguji, melainkan Allah sediakan jalan keluar. Saya suka dengan analogi ni, mungkin macam ni ya. Ada tak di sini kalau memang jago-jago karate yang saya nak, sebab ni musim-musim Olimpik ni, mungkin yang ramai yang tak boleh pergi ke Jepun sebab PKP kan. Tapi rupanya jago karate ada di UiTM, ada di Bank Islam contohnya. Okey, saya nak buat contoh lah, simple ya. Analogy, just analogy. Okey, ini katalah jago karate. Okey, ni papan tuan-tuan. Dia nampak tak ni? Okey. Okey, ni bukan papan lah, contoh papan. Jago karate bila dia datang, apa dia buat? Ya, dia akan tarik nafas, ya, kemudian dia pun kumpul kekuatan, kemudian dia hentak pada papan itu. Ya, kita tengok depan mata kita black belt, dia tarik nafas, jitu padukan kekuatan, lepaskan dan beri satu force. Kemudian kita dengar bila dihentak bunyi prak. Apa yang berlaku? Papan patah. Apa yang berlaku? Papan patah. Ya. Payahkan online ni kan, kalau kita dalam dewan senang kita tengok respon kan. Takut ada yang tak boleh bayang. I ni tak boleh bayang, tak boleh imagine. Boleh kot ya, tuan moderator boleh nampak saya ya? Alhamdulillah. Boleh. At least ada seorang yang saya dapat tahulah ya. Terima kasih. Okey ya. So itu normal kan? Bukan normal, biasa kan? Okey. So soalan yang lebih penting kita jawab sekarang ialah kenapa papan tu patah? Kenapa papan tu patah? Okey, sekali lagi sebab kita online, kalau boleh tulis lagi best juga tulis kan, kenapa papan tu patah. Mungkin kenapa agaknya? Tentu akan ada kata kerana apa? Tekanan yang kuat. Force, ya, mungkin yang ada fizik kat sini dia pakai teori tekanan pula ke contohnya ya. Baik, maknanya apa dia? Bebanan itu atau tekanan itu menyebabkan papan tersebut patah. Okey, supaya kita tak terperangkap dalam keadaan di Olimpik Jepun, apa analogi ni? Kita adalah papan. Ujian yang datang termasuk COVID ini lebih memarahkan lagi adalah macam tekanan tadi. Baik, kita akan dapati bahawa ada dua keadaan manusia ya, bila kena COVID dan kemudian dihantam hidup kita, sama ada kesihatan, di sana ada macam-macam lah impact daripada kesihatan sampai pada ekonomi, kita tak keluar ke mana-mana, kita rasa stres. Baik, itulah force yang hentam pada papan tadi.
Dan dengan sebab besarnya tekanan, maksudnya COVID, kesan-kesan yang datang bersama dengan COVID, PKP, SOP, semua benda tak boleh raya, tak boleh jumpa, tak boleh balik kampung, tak boleh keluar, tak boleh segala macam ya. Berlaku pula sekeliling kita tidak kestabilan itu ini. Akhirnya apa jadi pada kita? Patah. Patah maksudnya apa? Kita rasa lost. Kita rasa macam tak ada masa depan. Ya, kita rasa macam no way, ataupun lebih dahsyat lagi yang kita tadi sebutkan. Saya tak nak sebut banyak kali tentang benda yang negatif sampai dia buat yang macam tu. Ya, ataupun paling tidak ada orang yang berfikir begitu. Cukuplah. Ya, cukuplah, aku dah sakat ni je. Kenapa? Kenapa patah papan tadi? Sebab tekanan yang kuat. Okey, saya sedang mencabar teori kita. Adakah sebab memang tekanan itu kuat maka papan itu patah? Maka saya patah dalam rumah tangga, saya patah dalam perhubungan, saya patah tempat kerja, saya patah berhadapan dengan COVID sebab memang tekanan ini memang kuat. Okey, sekarang kita naik balik atas pentas, tengok di atas pentas jago karate yang nak karate sekali lagi sebab saya sedang mencabar teori tadi. Okey, sekarang dia tarik nafas, dikumpulkan, jitukan kekuatan, kumpulkan tenaga, padukan dia punya kekuatan dan kemudian dia akan hentak papan ini. Tuan-tuan, sebelum dia hentak, kita naik atas pentas dan kemudian susun papan tu begini. Macam ni apa? Okey. Susun macam ni supaya dia karate kat sini. Ya. Atau susun dia begini supaya dia karate ke sini. Okey, sekarang kita play kan, sebab tadi kita pause. Kita playkan dalam ketika dia karate, mana bagi nampak sikit ni. Okey. Kita karate, dia karate begini dan kita dengar bunyi prak. Tuan-tuan agaknya bunyi prak, bunyi apa agaknya? Dengan force yang sama. Force yang sama. Papan yang sama. Tetapi sekarang kita dengar bunyi prak. Yang patah apa? Yang patah adalah tangan si jago karate tersebut. Papan masih utuh. Jadi bukan sebab force rupanya yang menjadikan papan patah, tetapi papan membiarkan dirinya berada pada titik lemah. Maka ketika dia membiarkan dirinya pada titik lemah, datang force, kita memang patah. Tetapi pada orang yang lebih teruk daripada kita, lebih tak makan daripada kita, tetapi dia menyusun kekuatan dia, maka pada ketika itu datang tekanan, datang ujian yang kalah, dia tetap stabil. Dan inilah rahsia sebenarnya semua yang saya kasih ni, yang diajar oleh agama kita, sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thummal amthal fa amthal. Ya. Dalam hadis ini Nabi menyebut yang paling berat sebenarnya ditimpakan bebanan ujian, hentakan, ya, ialah nabi-nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang saleh, orang-orang baik. Thummal amthal fa amthal, kemudian ikut iman orang itu, maka ujiannya akan berat. Jadi menunjukkan bahawa Allah dah bagi tahu peraturan bahawa ujian akan datang. Dan yang paling berat kena hentak adalah nabi-nabi. Tetapi nabi-nabi tidak patah. Sebab itulah Allah cerita dalam Quran tentang nabi-nabi, sebab kita tak ada contoh terbaik melainkan nabi-nabi sebagai contoh. Dan kebanyakan dalam Al-Quran ceritanya adalah tentang bagaimana nabi-nabi berhadapan dengan tekanan. Dan at the end mereka berjaya berhadapan dengan tekanan tersebut. Dan inilah kelebihan, ya, yang dipercayai oleh pakar neuro. Ya, pakar neuro percaya, ya, dalam NLP mereka percaya manusia ada satu kelebihan yang menjadikan mereka manusia berbeza dengan mana spesies yang lain. Apa dia? Manusia punya keupayaan meniru. So sebab tu bila manusia ada potensi keupayaan meniru, maka datangnya Al-Quran, datangnya Nabi untuk supaya manusia ni nak kena tiru siapa. Maka apabila kita ada contoh
yang kita tiru tersebut, ya, seperti kekuatan dia, kekuatan datang pada kita. Dan sebab tu bila manusia yang membuat keputusan yang sangat negatif tersebut, kenapa? Sebab dia tak ada contoh. Dan contohnya adalah dirinya sendiri, dan dia hanya bandingkan dirinya sendiri, dan kemudian dia tengok masalahnya sendiri. Dan dalam agama kita lebih malang, maksudnya lebih malang kalaulah keadaan tadi ialah bahawa manusia ini akan ada satu makhluk yang tak nampak, yang tak not been detected by science, ialah mungkin namanya syaitan. Ya, maknanya syaitan adalah satu elemen yang ada dalam agama yang kemudian akan merosakkan lagi dan yang menyebabkan memberi kesan yang buruk kepada seseorang. Jadi akhirnya dia membuat keputusan yang salah, dan salah itu sifatnya adalah berangkai-rangkai, dan itulah sebenarnya mission yang ada pada setiap iblis syaitan untuk rosakkan saya, rosakkan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau saya tengok dalam kitab Al-Isti'dad, Syekh Nawawi Banten, dia sebagai contoh menuliskan bahawa syaitan ni, ada syaitan yang khusus pergi pada orang yang sedang tertimpa masalah. Maka orang yang tertimpa masalah, ya, sebab masalah, ya, ataupun apa saja respons yang datang kepada kita, itulah yang akan memancing ataupun mengeluarkan emosi seseorang. Dan tanpa, kalau kita tidak mengurus emosi kita, pada ketika itu emosi kita akan jadi begitu tidak stabil, dan akhirnya sampai boleh diukur tangga-tangga degree-degree kesakitan dia, dan akhirnya syaitan akan terus menguasai orang tersebut sampai bila-bila, ya, menguasai orang tersebut sampai bila-bila, ya. Jadi Allahu Akbar. So kita nampak sekarang ni apa dia? Kita boleh berhadapan dengan ujian ini. Kalau kita tengok papan tadi, dia tidak ada reinforce. Bukan kita kena tambah besi, ya. Kita tambah satu enforce yang kita nak enforce dia sampai dia jadi kuat. Zuramdi kekal sebagai Zuramdi, tuan-tuan kekal sebagai siapa anda, tetapi susun. So yang kita nak bincang hari ini sekali lagi adalah kita nak susun. So bagaimana kita nak susun? Maka marilah untuk berikutnya kita baca satu selawat kot, ya, satu selawat. Boleh ke insya-Allah? Okey, seperti biasa once kita nak zikir, bukan sekadar zikir, bukan sekadar selawat, tetapi ingat pola pernafasan itu penting. How we manage kesedaran kita, manage kita punya stres, ya, pada muscle kita itu penting. How kita relaksasikan badan kita itu sangat penting, ya. Kalau boleh sandar, ya, kalau boleh duduk, ya, orang kata bertawajuh, ya. Bertawajuh adalah satu state of mind yang kita merasai bahawa kita melupakan semua dunia kita dan memfokuskan kepada cantiknya Allah, baiknya Allah, berkuasanya Allah, sampai kita rasa bahawa tidak ada pendamping, tidak ada penolong yang lebih hebat dalam hidup aku melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau orang barat berbangga dengan meditation, ya, sebenarnya kita telah ada yang disebut sebagai tawajjuh, ya, yang kita katakan zikir, munajat, ya. Cuma kita ni kan bila agama kita anggap ritual. Dia adalah benda-benda yang Allah kena buat lah, nak kena zikir pula. Sedangkan zikir itu bukan untuk Allah. Zikir tu Allah kata untuk kamu. Bila kamu zikir, kamu yang tenang, bukan Allah dapat faedah. Allah Maha Suci mengambil manfaat daripada perbuatan makhluk, ya. Baik, okey, kita nak selawat. Okey, kita dah masuk. Tadi dah kita baca apa tadi? Yang tadi first tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ingat sentiasa dalam bentuk pola pernafasan. Kita baca sambil driving, tarik nafas perlahan, tak perlu gopoh. Ingat, ya, prinsip yang diajar oleh Nabi, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Bergopoh gapah itu at-ta'anni, yang tenang itu semuanya dari Allah, wal ajalatu, dan yang gopoh gapah itu nafas tertahan-tahan, nafas pendek-pendek, mengeluh yang panjang, itu semuanya adalah minasyaitan.
So kalau kita nak ambil ubat dengan selawat, dengan zikir, make sure that before, after ataupun cara kita ambil ubat itu menurut apa yang sepatutnya. Baik, okey, kita tenang. Kita selawatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita selawat jelah sama-sama. Selawat ni asal selawat pada Nabi, ya Allah, mana-mana selawat itu baik. Ya, kita selawat satu selawat insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, kali kedua, ya Allah, saya sebenarnya sambil-sambil berdoa, di mana ada rakan kita yang sedang sakit, ahli keluarganya, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, dengan selawat yang sangat agung daripadamu untuk Nabi kekasihmu ini ya Allah, mana-mana ada di kalangan kami yang sedang terdepan memikul bebanan yang sangat berat rasanya, angkatkanlah dan ringankanlah ya Allah beban itu padanya ya Allah. Dan ya Allah, andai ada di kalangan kami di sini yang sedang terperangkap dengan sakitnya masalah keuangan, dengan berkat selawat yang kami baca ini ya Allah, maka engkau limpahkan rezeki yang melimpah ruah, sebab hakikat rezeki itu milikmu ya Allah, kerana engkau maha kaya. Baik, jom kita baca lagi, kita habiskan dua lagi ya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas, yakinkan hati, percaya benar bahawa Allah memberikan selawat pada Nabi satu selawat, kita sedang dibasahi dengan 10 selawat. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Selawat satu kita bagi, Allah bagi kita 10 selawat. Dan insyaAllah kita baca last sekali, ya Allah, jagalah ya Allah negara kami ini ya Allah. Ya, kalau kita di UiTM, ya Allah, jagalah semua warga UiTM ya Allah. Semua yang ada di sana juga, rakan-rakan di Bank Islam ya Allah, yang memang berjuang untuk memberi tawaran terbaik supaya ada jalan keluar kepada masalah keuangan yang mungkin sedang dipikul pada saat ini. Ada alternatif yang ditawarkan, mereka tampil juga sebenarnya untuk memberi khidmat. Juga kita minta semuanya makmur insya-Allah ya. Baik. Kita baca yang ketiga. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Ingat, nikmat paling besar adalah nikmat nafas. Maknanya kita mendapat nikmat yang paling agung di sisi Allah kerana kita merupakan orang yang paling kaya kerana dapat nikmat yang paling besar. Dan kita bersangka baik pada Allah. Semua yang saya sebutkan tadi untuk kita semua, Allah berikan kepada kita. Kita yakin Allah berikan kepada kita. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah, kita perlahan-lahan berbincang tentang sebenarnya bagaimana cara Islam untuk kita mengawal, mengurus emosi kita. Sebab emosi ni dia adalah indikasi kepada apa yang disebut Ar-Rumi sebentar tadi, bagaimana keadaan dalaman akal dan hati kita. So bila kita nak manage emosi, dia pergi kepada sumbernya, how we manage kita punya akal kita. Bagaimana kita manage kita punya pemikiran kita. Bagaimana kita set up, ya. Tadi papan tadi, macam mana kita susun pemikiran kita. Ya, bagaimana kita menghargai dan kemudian bersyukur serta menyusun pemikiran kita. Bagaimana kita menyusun hati-hati kita. Baik, untuk kita
sebab masa kita bukan panjang sangat pun, saya tengok dah tinggal 15 minit keseluruhan masa saya tu. Ya, cuba bayang, okey, kalau kita mampu manage tadi, dan hari ini kita menggunakan elemen-elemen spiritual untuk kita bangunkan kekuatan dalaman. Ingat ya, manusia dengan masalah ada 3 jenis manusia. Ada manusia yang bila datang masalah, dia trap dengan masalah, dia trap di dalam masalah. Dia pusing tak keluar, dia tak boleh keluar, dia pusing dalam masalah itu ya. Allah kisahkan ni tentang contoh seperti kisah Bani Israel yang sesat di padang Tih. Tih itu makna sesat. Selama 40 tahun walaupun dia kecil. Saya tengok dalam National Geographic ya, kenapa dia kata padang pasir di Sinai itu bukan besar, bukan macam padang pasir Sahara. Tetapi mereka sesat berpusing di kawasan itu selama 40 tahun. Okey, tak payahlah cerita nanti jadi panjang pula kan. Okey, balik pada point. Manusia pertama bila ditimpa masalah, dia trap dalam masalah, tak keluar daripada masalah. Ya. Dan harapnya kita hari ini percaya bahawa sebenarnya kalau kita susun akal kita balik, mind kita, soul kita susun, kita tanpa sedar kita telah manage kitanya emotion kita, ya, emosi kita, ya. Dan kemudian akhirnya dia akan impact sebab emotion tu kalau dia dah teruk dia akan impact. Yang tu medication memang kena jumpa dengan pakar, itu tak dapat tidak, itulah penyataannya. Walau bagaimanapun all the way dalam semua proses itu, bagi kita yang masih kita anggap sebagai terkesan tetapi tidak dianggap sebagai mangsa emosi tersebut yang kita tak urus, masih lagi boleh menguruskannya dengan sebaik-baik yang mungkin, insya-Allah ya. Yang maknanya kita sedar apa, kita tak nak trap dalam masalah. Baik, yang kedua ialah ada orang yang dia boleh out, dia boleh keluar. Kalau tadi trap, dia out, dia boleh quit, dia boleh keluar daripada masalah. Dan kalau saya tanya rakan-rakan, agaknya nak tak berada pada posisi ini? Ya, maknanya kita bila ada masalah COVID kita keluar, masalah kewangan kita keluar, masalah apa pun kita keluar, masalah perhubungan kita keluar. Saya yakin mungkin ada yang kata okay, I choose this one, saya pilih ini, tapi tunggu dulu, kerana dalam Islam kita tak patut berada pada yang pertama dan juga kita tak patut berada yang kedua, tetapi kita patut berada pada yang ketiga. Apa yang ketiga? Masalah menjadi stepping stone untuk kita sukses. Bukan sekadar keluar, sebab keluar masuk, akhirnya okey. Tetapi dalam Islam sebenarnya kekuatan manusia Allah jadikan adalah bukan untuk Allah bagi masalah untuk dikeluar masalah. Macam kita lah masuk PEXA, keluar PEXA, duduk kelas yang sama. Mana ada. Kita masuk PEXA, kita berjaya, kita naik ke another level. Kita go for another level, ya. Macam tu juga main game kan. Jadi maknanya takkanlah game yang sama untuk orang-orang yang baru main kan. Game-game advance, ya, advance takkan nak main hak tu. So maknanya kenapa dia berada pada yang sangat advance, sebab dia telah lalui beberapa ujian dan kemudian dia naik. So begitulah juga dalam hidup. Bila Allah bagi ujian, sebenarnya Allah nak go dia jadi advance, ya. So orang ini, masalah yang dia dah lalui sebelum ini adalah stepping stone untuk dia pergi kepada horizon yang baru. Dan inilah sebenarnya yang sepatutnya berlaku kepada kita semua. Baik, semua yang saya kasih sekian, saya ingat nak cerita tentang ayat Allah, tentang core of masalah manusia, tetapi tak boleh saya sentuh saja sebab dalam 10 minit ni kalau ada mungkin rakan-rakan nak bertanya ataupun nak bermuzakarah, boleh kita bincangkan, ya, sebab itu lebih baiklah ya. Pada mungkin saya cakap seorang, lebih baik dua orang cakap kan, ramai bercakap dalam konteks itu lebih baik. Saya sangat nak bercerita tentang apa yang rahsia kenapa begitu hebat kalimah Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Tangan kanan saya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada 3 yang lain. Wa basyiris sabirin. Tiba-tiba Allah angkat satu kalimat sabirin. Dan bagaimana mereka jadi sabirin? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un, ya. Rupanya mereka ada satu azimat yang mereka pegang, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ya. Tapi saya rasa saya tak sempat nak elaborate banyak. Tapi secara sepintas Allah sebutkan kami memang nak menguji manusia sesuatu. Yang pertama, ujian yang pertama ialah takut. Ya, kalau kita pecahkan takut, sebenarnya kat sinilah banyak daripada masalah kejiwaan manusia. Ya, masalah kejiwaan manusia. Perasaan takut itu, ya, menjadi premier, ya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa premier bagi keresahan jiwa manusia. Ialah bila kita kahwin, kita takut suami tak sayang kita. Ya, bila kita kahwin, kita takut. Bila kita tua, kita takut kita dah jadi tak sihat. Baik, ketakutan ini menjadi satu benda yang Allah sebut nombor satu. Kemudian baru Allah sebut kepada yang kedua, apa dia? Khauf. Yang kedua ju', ya, soal lapar. Soal lapar, ya. Kemudian barulah Allah letakkan sedikit yang ketiga dengan tiga pecahan, naqsin, berkurangan. Minal amwal, ya, harta, anfus, jiwa-jiwa, wathamarat, ya, dan buah-buahan. Allah kata berilah kabar gembira pada orang yang sabar. Siapa mereka orang sabar? Yang mereka ditimpa musibah, maknanya adanya rangsangan datang. How they control emotion dia, sebab akal dan hatinya, layar dan kemudinya bergerak seiring dengan badan yang begitu kuat, sehingga akhirnya dia kata inna, kami ini lillah, untuk Allah, wa inna, dan kami ini kepadanya raji'un. Kalimat yang sangat sederhana yang disebut kalimah istirja', ya. Kalimah itu dalam bahasa Arab disebut al-istirja', tetapi menjadi azimat terbaik seseorang untuk mengurus dalaman apa tadi saya kata tadi, layar, akal dan kemudi hati, sehingga akhirnya insya-Allah dia dapat manage emosinya, dan kemudian walaupun ombak baung yang begitu hebat, tetapi dia berada pada kestabilan yang luar biasa. Jadi InsyaAllah nanti kalau tidak di hujung nanti kita bacalah satu doa. Kalau tadi doa Nabi Yunus, kita nanti baca doa Nabi Yusuf insyaAllah sebagai mungkin ending kepada perbincangan kita. Mungkin saya kontak balik dengan tuan pengurusi majlis, sekiranya ada soalan ataupun sumbang saran daripada rakan-rakan yang bersama ni yang nak share juga, saya bagi ruang sebentar. Boleh ke Tuan Pengurusi? Boleh Ustaz, boleh insyaAllah. So jika ada para hadirin yang ingin bertanya soalan, mungkin boleh ajukan di ruangan komen di bawah itu. Okay, sekiranya ada, kita ambil beberapa 1-2 soalan sebab kita punya masa tidak panjang. Okay, nampak semua mungkin dah petang ni Ustaz. Okey. Tak mengapa. Okey. Saya harap rakan-rakan walaupun tak bertanya tapi tetap ada lah, itu harapan kita kan. InsyaAllah. Ya. Rakan-rakan kita di UiTM kan, insyaAllah. Saya pernah pergi luar negara, saya tanya, dia saya dengan kawan lah, dia tanya berapa banyak universiti kat Malaysia. Dia kata universiti kat Malaysia ada 2. Oh, okey. Jadi saya kira orang UiTM semua tahu kan joke ni ya. Dia universiti lain marah ni. Dia kata universiti kat Malaysia ada 2. Satu apa dia? Satu UiTM. Yang kedua selain daripadanya. Jadi nak ceritanya alhamdulillah mantap lah orang UiTM. Okey. Ya. Satu soalan Ustaz daripada ni Nabihah Asna Aziz. Nabihah, masya-Allah. Macam mana nak jadi orang yang sentiasa redha dengan ujian? Okey. Alhamdulillah, saya kira ini menjadi bahan bincang lah ya di penghujung ni, dan ingat ya, redha adalah pertama sekali menerima, accept. Dan saya dah berhadapan dengan, maksudnya kita belajar daripada orang-orang yang kena ujian ya,
yang dahsyat-dahsyat ujiannya, yang saya nak sebut pun berat, macam kalau penyakit berat sakitnya ya, kalau melalui tempoh-tempoh dahsyat dalam hidup memang berat yang dilalui ya. Dan mereka menyebutkan bahawa kita ni yang masih mencari erti dan makna ya. Saya pun bercakap mungkin based on apa yang kita belajar ya, apa yang kita diajar tentang redha contohnya ya. Tetapi mereka yang terjun dan kemudian mereka praktik redha. Dan mereka menyebutkan satu kata kunci yang saya sangat rasa kagum ya. Sebab dia menyebut memang bila kita kena ujian ya, benda yang menyakitkan kita, pertama sekali dia kata nak redha, to accept bahawa aku kena uji benda ni. Itu nombor satu. Sebab manusia denial ya, manusia ni dia suka nafi, no, aku tak, aku okey, aku tak. Dan kemudian akan keluarlah, kenapa aku kena uji, why me, aku baik apa ya. Saya kalau tak jadi salah saya tadi Tuan Pengerusi menyebutkan tentang buku, just nak kongsi, tak ada perasaan apa pun. Seorang yang kontak saya, kemudian dia kata apa dia, saya tak tahu kat mana dalam buku tersebut, tapi dia kata apa dia, saya syukur, dia kata saya tak mati dalam 3 tahun sebelum. Saya kata statement tu macam blur, saya nak faham apa dia. Dia kata nasib baik dalam tempoh 3 tahun saya tak mati. Saya kata kenapa ya? Dia cerita tu alhamdulillah, dia kata saya pun tak pasti kat mana dia baca dalam buku tu yang kemudian dia kata apa dia? Selama 3 tahun saya marah pada Allah. Saya tak terima ketetapan Allah. Malam-malam saya menangis dalam keadaan tak puas hati pada Allah sebab suami saya meninggal dunia. Satu-satu tempat yang selama ni saya gantungkan harap. Dan dia sangat baik, kami sangat baik, tahajud sama-sama dan kemudian dia meninggal. Dan dia kata saya bukan tak solat-solat sebab memang dah jadi rutin dan dari tak nak jadi kufur. Tetapi hati dia sebenarnya tak boleh terima, dia kata tak boleh terima. Dan sehinggalah dia kata apa, saya ulang balik ya, saya tak tahu kat mana dia baca, chapter mana dia baca. Dia kata Masya Allah, masa tu dia menangis. Dan perbuatan pertama dia adalah, ya Allah, aku terima yang suamiku telah mati. Rupanya critical area kita adalah to accept. Ya, nak accept. Orang kutuk kita kena accept orang sedang kutuk kita. Bukan apa dia kata betul tak betul tu nombor 5. Tapi kita kena accept yang aku sedang dikutuk. Kalau kita sakit, kita accept aku sakit. Apa saja. So redha tu dia mesti mula dengan accept. Dia mesti menerima. Ya. Apa ujiannya sekarang? Dan rupanya accept bukanlah satu perkataan yang negatif untuk kita. Bukan jadi bila kita accept alamak down lah kita, no. Bila kita accept, kita jadi rasional ya. Sebab emosi once dia naik, kita takut, akhirnya dia mengalahkan rasional kita. Sebab dalam diri kita akal tu rasio tu akal. So dia ambil alih peranan akal. Sebab manusia, Allah jadikan manusia ini berbeza kerana dia ada akal dia. Tetapi yang mengambil alih akal adalah emosional tanpa kita sedar. Jadi rupanya dia perkataan terima ya, redha tu rupanya satu package. Dalam tu first kali kita kena accept, kena terima. Barulah dia barulah lepas tu baru bila dia terima keadaan dia tak menolak, dia tak melawan, dia jadilah orang yang dah berdamai dengan ketetapan Allah pada diri dia. So barulah dia kata dia selaraskan dengan keadaan. Maksudnya okey, aku dah kena macam ni, so aku kena selaraskan. Barulah dia akan ada congruent ya, dia congruent. Dan ini contoh. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian ya. Sebab itulah untuk redha, untuk apa pun dalam hidup sebenarnya dia mesti ada pada kalimat sabar tadi. Sebab sabar itulah kualiti dalaman pada hati. Yang ni sabar ni letaknya kat hati kan. Akal meletakkan benda-benda positif ya, tetapi hati kita dia mengawal kekuatan. Sebab sabar adalah ability, keupayaan manusia untuk dia boleh menerima apa saja ya. Sebab tu sabar ni dia tak ada had.
Maknanya untuk menerima apa saja ujian, tekanan, maka kita kena ada kualiti dalaman tersebut, ya. Kita boleh menerima. So Nabihah yang saya kasih ini, sebab itu untuk kita sentiasa redha, kita kena sentiasa menerima. Sebab itulah Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kunci, ya. Kenapa? Sebab sebagai hamba kita tahu Allah sebaik-baik planner. Kita plan, Allah plan, tetapi plan terbaik adalah plan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillah adalah kita hidup ni pun bukan kita yang minta. Kita hidup ini pun, udara ni bukan kita punya. Kita hidup ini pun, darah yang mengalir dalam badan kita itu bukan kita punya. Sebab kalau kita punya, kita akan tentukan berapa pint. Allah yang tentukan segalanya. Sebab itu makna inna lillah adalah penyerahan total seseorang pada Allah. Jadi sebab tu lebih kita total serah pada Allah, sebenarnya kita akan mudah menerima dan kemudian melihat sisi baik daripada ujian. Sebab bila kita accept, barulah kita tak lawan. Kalau tidak, no, kenapa orang ni kata aku? Okey, dia ambil, okey, orang senang kata aku, betul tak apa yang dikata contohnya? Okey, dia kata macam ni, 1, 2, 3, 4, 5 yang dikata. Okey, ada 3 yang dikata tu tak betul, tapi 1 tu macam betul. Jadi aku boleh belajar. Okey, yang 3 tak betul, syukur ya Allah kerana engkau tutup yang aib aku yang banyak, tapi kau buka 3 saja yang tak betul yang akan menyebabkan orang tak percaya. Contoh. Jadi mesti bermula dengan terima, ya. Dan terima tersebut mesti pada inna lillah. Kemudian kenapa pada wa inna ilaihi raji'un? Sebab akhir sekali, ya, walaupun kita sakit macam mana pun, setiap kesakitan kita adalah darjat tinggi kita di hari akhirat. Ya, orang yang terlantar dah tak nak buat apa dah. Apa hopes yang dia masih ada? Darjat di sisi Allah di hari akhirat. Yang di sana lebih best daripada di dunia. Nilai rumah di sana lebih besar daripada nilai rumah di dunia. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu tengok mereka punya empire kekuasaan yang sangat besar. Kita kat dunia pakai duduk rumah teras, itu saja pun dah rasa best. Di sana sangat hebat. Sebab tu inna lillah adalah satu komponen yang sangat menguatkan dalaman. Wa inna ilaihi raji'un, pelengkap yang akan menjadikan seorang itu ada kekuatan untuk sabar, dan kemudian dia melahirkan redha, dan ujian tersebut akhirnya, ya, dia akan jadi level yang ketiga tadi. Dia akan melihat ujian sebagai nak pergi lebih jauh ke hadapan, bukan terperangkap, dan bukan hanya masuk dan keluar mengulang ujian tersebut. Jadi sebab itu kita perlu kena dekat dengan Allah, memahami yang kita zikirkan tadi, itu insya-Allah akan menjadikan kita boleh terus melalui ujian ini. Lebih besar kita dengan Allah, lebih tenang. Kerana apa? Sebab harapan kita akan sentiasa Allah campakkan dalam hati-hati kita semua, insya-Allah. Okay, wallahu alam. Tuan Musi. Saya ada satu lagi soalan. Okay. Boleh saya? Okey. Pandangan Ustaz tentang toxic positivity. Okey. Baik. Kita tahu bahawa dalam kehidupan ni sebenarnya akhirnya orang bagi kepada dua saja. Orang bagi kepada dua sahaja, ya. Orang bagi pada dua, tapi saya cerita ni maknanya kalau kita tengok istilah-istilah itu difahami dengan ikut mana daripada dia punya school of thought, ya. Baik, kalau kita tengok dalam Islam, saya terus pergi dalam Islam lah, ya. Dalam Islam, ya, bila kita sebut tentang hati, dan kita ada layer of hati, ada 4 layer kata ulama, ya. Daripada as-sadru, al-qalbu, al-fuadu, al-lubu sebagai contoh, ya. Dan di sanalah yang akan produce, ya, apa yang manusia tentukan dalam hidup. Dan kemudian manusia punya akal, ya, yang akal tersebut fungsinya adalah sama ada dia untuk berfikir dengan ringan, Allah sebut afala taqilun, kemudian berfikir dengan mendalam, afala tatafakkarun, ya, ataupun berfikir cara mendalam, ya. Tadi tafakkur maknanya berfikir dengan mendalam, tadabbaru berfikir dengan luas. Baik, banyak istilah-istilah tersebut. Baik,
apa yang kita lihat dalam kehidupan ini, dia sebenarnya bagaimana kita manage apa saja yang datang kepada kita, apa saja yang datang, sama ada baik ataupun buruk, sama ada baik atau buruk, tetapi menggunakan elemen dalaman tadi, maka dia akan tetap sentiasa melahirkan benda baik. Sentiasa melahirkan benda baik. Saya bercakap dari segi konteks, orang kata konsep apabila kita berhadapan dengan hidup. Sebab akhir sekali hidup ni adalah ataupun kita cakap tentang emosi, dia adalah rangsangan dan respons. Baik, antara rangsangan dan respon, maka dalaman kita, saya nak cakap dalam konteks sebagai contoh, Jalaluddin Ar-Rumi menyatakan bahawa di antara rangsangan dan respons, maka di sana adanya gerakan dalaman yang berlaku. So gerakan dalaman yang berlaku itulah sebenarnya taklif seorang manusia. Jadi saya boleh menyebut secara konsepnya begitu, kerana kita harap akhir sekali ialah kita dapat melalui semua ini dengan cara yang terbaik. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah maksudnya hanya 2 soalan sahaja yang diajukan di sini. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk menjadi pedoman kepada kita semua insyaAllah. Jadi program kita telah sampai ke penghujung ni Ustaz, insyaAllah. So sebelum kita mengakhiri majlis, saya menjemput kepada Encik Zulkarnain untuk menyampaikan sedikit ucapan untuk di sesi yang akhir ni insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Zul dan Ustaz Zulkarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustaz Zul Ramli, pengurusi majlis Encik Zul Fadli, para kaki tangan dan pensyarah UiTM Fakulti Sains Kesihatan Puncak Alam. Saya dengan ini mewakili pihak Bank Islam Malaysia Berhad ingin mengucapkan beribuan terima kasih kerana sudi membenarkan kami membawa Ustaz Zul Ramli bagi berkongsi sedikit maklumat yang sangat bermakna dalam masa kita sama-sama mengharungi waktu pandemik COVID kali ini. Dengan perkongsian maklumat daripada Ustaz Zul Ramli kali ini, kita boleh sama-sama terapkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, dan pada masa yang sama kita perlu muhasabah diri dan dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa ini, kadang-kadang emosi kita juga akan mudah terganggu sekiranya kita dapat call, dapat panggilan daripada orang yang tak dikenali, dan juga kita terfikir tentang pengurusan pengewangan kita. Jadi untuk yang sedikit time ni, ingin saya berkongsi sedikit dengan peluang yang ada sekarang untuk kita tingkatkan simpanan kita melalui pelaburan ASB. Ada 2 cara. Bagaimana cara untuk kita menjadi kaya sedikit dengan menggunakan kemudahan kewangan bank yang ada kali ini. Yang pertama, kita gunakan duit kita sendiri. Yang kedua, yang paling mudah adalah kita gunakan skim pembiayaan ASB. Jika tuan-puan ingin mengetahui bagaimana jika tuan-puan ingin mengambil pembiayaan ASB sebanyak RM200,000 dalam tempoh bayaran yang dipanjangkan sehingga 40 tahun dengan bayaran bulanan serendah RM777 sebulan, pelaburan RM200,000 tuan tu akan insyaAllah akan berganda menjadi RM400,000 dalam masa 12 tahun saja, jika dividennya dikekalkan pada 5% setahun. Kemudian dalam masa 12 tahun yang akan datang, maknanya yang 24 tahun yang akan datang, RM400,000 itu akan berganda kepada RM800,000. Rule of thumb dia senang, hanya perlu ambil kalkulator, kirakan kalau dividen 5% setahun, anda hanya perlu kirakan 72 bahagikan dengan 5. Kita akan, maknanya kita akan dapat setiap 12 tahun pelaburan itu akan digandakan, double up. Ini boleh berlaku jika anda tidak mengeluarkan wang dividen setiap tahun. Bayangkan jika dividen naik semula kepada 7% ataupun 8% setahun. Lagi cepat dia akan berganda. Ada sebelum ni sampai 8 tahun, 7 tahun je, RM200,000 tu akan menjadi RM400,000. Dengan syarat kita dapat dividen tiap tahun, jangan keluarkanlah, maknanya kena disiplin diri kita. Jadi jika tuan-puan ingin perlukan cash daripada pembayaran ASB pun boleh dilakukan. Bagaimana caranya? Hanya hubungi kami dan kami akan terangkan langkah selanjutnya.
Ataupun mungkin kalau jika pihak UiTM inginkan kami share sedikit lebih lanjut berkenaan peluang yang sedia ada ini, kemudian mungkin pihak UiTM boleh jemput kami sekali lagi untuk kami membuat perkongsian yang lebih lanjut. Untuk makluman semua, untuk event kali ini kita ada cabutan bertuah. Kami akan menghubungi para pemenang hadiah cabutan bertuah bagi event kali ini selewat-lewatnya pada bulan Ogos nanti. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan kami ingin memohon maaf sekiranya ada tersalah kata. Yang baik hanya datangnya dari Allah, yang kekurangannya hanya datangnya dari diri saya sendiri. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zulkarnain selaku Chief Business Officer Bank Islam yang telah menyampaikan sedikit pencerahan ataupun penerangan berkenaan produk Bank Islam yang insyaAllah boleh membantulah kita di masa-masa hadapan, insyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, ceramah kita pada kali ini, sekali lagi insyaAllah saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Zuramli untuk membacakan sedikit doa lah, insyaAllah. Dikasih, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, Engkau jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadilah berpisah kami nanti berpisah orang yang diampun dosa kami ya Allah. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, Engkau Tuhan yang maha berkuasa di atas segala-galanya ya Allah. Justru kerana itu ya Allah, hati kami ini ingin sentiasa melihat kepada keagungan dan kebesaran daripada-Mu ya Allah. Kerana sesungguhnya seluruh keelokan, kesempurnaan ada pada Zat-Mu yang sangat mulia, ada pada nama-Mu yang sangat mulia, ada pada sifat-Mu yang sangat mulia, ada pada af'al-Mu yang sangat mulia. Maka jadikanlah kami ini ya Allah hamba-hamba yang sentiasa tertolong oleh rahmat dan kasih sayang daripada-Mu ya Allah, sehingga kami mampu dapat mengharungi kehidupan ini dengan sebaik-baik yang mungkin ya Allah. Ya Allah, cerahkanlah penglihatan kami untuk dapat melihat sesuatu yang baik ya Allah. Jadikanlah hati kami ya Allah stabil untuk dapat mengukur kebaikan dalam jiwa ini ya Allah, sehingga kami dapat menyeimbang dan menyelaraskan kebaikan dan dia tidak merosakkan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah juga kejahatan itu sesuatu yang memberi manfaat kepada kami ya Allah dan tidak merosakkan kami, kerana sesungguhnya sama ada kebaikan ataupun keburukan, kedua-duanya sekiranya kami tidak dapat menguruskan dengan sebaik yang mungkin, maka akhirnya dia akan merosakkan kami. Wahai Allah, Tuhan yang memegang rezeki, kurniakanlah rezeki dengan berkat pada kami semua yang berdoa pada petang ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu kesihatan, kerana apabila kami sakit tidak ada dapat menyembuh melainkan hanya Engkau ya Allah. Satukanlah hati di kalangan kami sesama kami ya Allah. Damaikanlah hati antara kami sesama kami ya Allah. Jadikanlah kepada kami semua ini ya Allah sentiasa dikurniakan keimanan yang bertambah, ilmu yang bertambah, amal yang bertambah dan akhlak yang kian menepati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah rahmat kepada semua yang hadir, berilah rahmat pada setiap yang menganjur program ini ya Allah, dan jadikanlah ia sesuatu yang berkekalan untuk kami juga sekadar di dunia dan di hari akhirat. Ampunlah dosa ayah kami ya Allah, mak kami ya Allah, angkatlah darjat mereka setinggi-tinggi darjat ya Allah. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi. Alhamdulillah. Jadi berakhir sudah program ceramah kita pada hari ini. Sebelum itu ingin sekali lagi saya
membuat hebahan kepada para hadirin, especially di kalangan untuk staf UiTM. So tuan-tuan, tuan-puan boleh isi kehadiran, link kehadiran yang telah diberikan di ruangan komen tu. Itu juga dengan link kehadiran untuk tuan-puan berpeluang lah untuk mendapat cabutan istimewa daripada pihak Islam. Puan boleh juga tengok di ruang komen untuk isi di ruangan link tersebut. Dan akhirnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ramli atas perkongsian Ustaz pada petang ni lah, lewat petang sikit lagi nak asar ni. Alhamdulillah, pertama kali Fakulti Sains Kesihatan menyebut Ustaz ni, first time ni. Alhamdulillah. Dan juga kepada pengajar bersama pihak Islam yang sudi bersama-sama kita berkolaborasi untuk menganjurkan sesi ceramah FSK edisi Julai pada kali inilah. Alhamdulillah. Dan bagi pihak saya selaku wakil moderator dan juga wakil daripada Fakulti Sains Kesihatan, saya ingin mohon maaf jika sepanjang penganjuran ni ada sedikit kekurangan, ketidaksempurnaan dan semua itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi untuk akhirnya sama-sama kita tutup tangguhkan sesi ceramah kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bis sabr. Sekian, jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.